أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Sidang pendengar Putrajaya FM, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. InsyaAllah kita luangkan masa untuk bersama dalam slot tazkirah di Putrajaya FM ini, yang mana kita sudah hampir ke penghujung Ramadan, dan slot kita ini hanya tinggal berbaki beberapa episod sahaja. Ala kulli hal, saya doakan agar apa yang telah kami kongsikan selama ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan ruang dan peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan beramal dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Jadi, apa juadah berbuka pada petang ini? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat berbuka dengan penuh keberkatan dan mungkin dengan juadah yang agak istimewa. Yang mana hari ini insya-Allah saya berbuka dengan rendang itik. Yang mana rendang itik yang disediakan oleh sahabat saya. Dia buat jualan rendang itik dan masya-Allah, semalam pun saya dah rasa memang sangat menyelerakan. Dan hari ini insya-Allah ada lagi berbaki, dan saya cuma nak berkongsi apa yang terjadi pada hari ini. Bila saya menikmati rendang itik itu semalam, saya teringat dengan seorang daripada saudara saya, kenalan sebenarnya, yang dah jadi macam family friends. Jadi saya terfikir, saya teringat untuk hantarkan satu packs untuk dia rasa, untuk dia sama-sama menikmati keenakan yang saya dah rasa tu. Dan kebetulan sebab memang ada lebih, jadi apa yang saya buat, saya hantar pada dia. Dan Masya Allah, ikhwan ni memang orang yang tak pernah beri peluang untuk saya melakukan kebaikan tanpa dia turut sama mencari peluang untuk melakukan kebaikan yang semisal. Subhanallah, memang konsisten dia dari dulu. Dan apa yang dibuat itu mengingatkan saya tentang seruan Al-Quran yang menyebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Amalan begini tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah sinonim dengan masyarakat kita, yang mana kalau kita ke kampung-kampung mungkin amalan ini masih ada. Kalau di bandar besar, di kota raya mungkin tidak serancak masyarakat di kampung, tetapi insya-Allah masih ada di bandar besar, yang mana amalan bertukar-tukar lauk, menghantar lauk. Kalau tidak bertukar lauk pun, berkongsi lauk, hantarkan kepada jiran-jiran untuk jiran-jiran menikmati lauk yang kita masak, yang kita sediakan. Jadi ini merupakan amalan yang sangat baik, apalagi pada bulan Ramadan. Dan apabila bertukar juadah tu pula, kita tak ada rasa nak berlumba dan sebagainya. Cuma bila kita tengok orang melakukan kebaikan, kita rasa kita pun nak melakukan kebaikan yang sama. Jadi amalan masyarakat kita, bila ada jiran tetangga yang hantar makanan, kemudian pinggan itu pasti tidak dipulangkan dalam keadaan kosong. Mesti ada juga kita isi dengan makanan juga untuk kita kongsikan pula dengan jiran kita yang memberi tadi. Masya-Allah, ini memang satu amalan yang baik. Cuma di kota raya dan bandar besar mungkin ianya agak sulit untuk diamalkan, dan mungkin ianya sudah semakin dilupakan. Jadi kalau boleh kita berkongsi semula, kita lakukan semua amalan yang sama, kerana jiran ini merupakan golongan yang perlu kita santuni juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menekankan kepentingan berjiran, sehingga para sahabat menyebut seolah-olah jiran ini layak menerima harta warisan. Sehingga begitulah pentingnya kedudukan jiran, sehingga seolah-olah mereka berhak memperolehi harta warisan ataupun harta pusaka. Berbalik kepada seruan Al-Quran tadi, fastabiqul khairat, ianya merupakan satu perkara yang sebenarnya harus dijiwai dan mesti sentiasa ada di dalam
jiwa umat Islam, yang mana kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, yang mana Al-Quran juga ada menyebut dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah melakukan kebaikan untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlumbaan untuk mendapatkan, untuk melakukan kebaikan ini hendaklah sentiasa ada dalam jiwa kita. Dan apa yang terjadi pada saya tadi bila saya berkongsi juadah tadi, mungkin menyebabkan ada sedikit perasaan yang kita sebut sebagai ghibtah dalam diri. Ghibtah ni merupakan perasaan hasad yang dibenarkan dalam Islam. Hasad yang dibenarkan dalam Islam. Kerana bila saya dah melakukan kebaikan, tiba-tiba saudara saya itu tak nak bagi peluang begitu saja, dia pun nak membalas dengan kebaikan juga. Jadi saya rasa macam cemburu. Tak pernah saya berjaya untuk mendahului dia. Mesti dia akan cuba untuk bersaing dalam melakukan kebaikan. Dan ini merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam, bahkan dituntut atas prinsip fastabiqul khairat tadi. Dan ghibtah berbeza dengan hasad, yang mana hasad merupakan sifat yang tercela. Dan para ulama seperti Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ada menyebut tentang hasad, yang mana hasad itu bermaksud ianya merupakan satu penyakit jiwa, dan ia adalah penyakit yang menguasai diri. Tidak ada yang akan selamat daripada perasaan hasad, melainkan yang sedikit sahaja, mereka sedikit orang sahaja. Kerana dikatakan tidak ada jasad yang selamat dari hasad, tetapi orang yang tercela menampakkan hasad tersebut, dan orang yang mulia akan cuba menyembunyikan rasa hasad tersebut. Jadi apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ini menunjukkan bahawa perasaan hasad itu merupakan satu perasaan yang sukar untuk kita hapuskan dalam diri. Memang ada kadang-kadang timbul rasa iri, rasa cemburu, rasa hasad lah. Perasaan hasad itu akan datang dalam diri kita. Dan seperti mana disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, hampir semua manusia akan terpalit dengan perasaan hasad. Namun orang yang baik, orang yang mulia, orang yang beriman akan berusaha untuk mengekang perasaan tersebut dan tidak mahu menzahirkannya. Tetapi orang yang tercela ialah orang yang akan menzahirkan dan membenarkan perasaan hasad tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai perasaan hasad, manakala ghibtah telah diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, apabila Rasulullah menyebut tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang, yang mana orang pertama, orang yang Allah kurniakan harta dan kemewahan, kelebihan dari kekuatan dari sudut ekonomi, dan dia telah menggunakan kekuatan tersebut, dia menggunakan harta tersebut ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan infak dan sedekah dan sebagainya. Jadi harta itu digunakan untuk kebaikan. Maka jika kita merasa hasad di atas perbuatannya itu, maka ianya dibenarkan, dan itulah yang disebut sebagai ghibtah. Dan golongan kedua ialah apabila Allah telah memberikan hikmah di dalam dirinya, kepandaian, kebijaksanaan dan hikmah dalam menguruskan sesuatu, dan dia telah memutuskan perkara tersebut, apa saja perkara itu, dengan hikmah yang dia miliki, dan mengajarkan kepada orang yang lain. Maka dan erti kata yang lain, golongan kedua ini merupakan golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kebijaksanaan, dan dia menggunakan kebijaksanaan dia untuk sesuatu yang baik, untuk jalan kebaikan. Maka untuk kita merasa hasad ataupun sebenarnya ghibtah terhadap dua golongan ini, maka ianya dibenarkan. Dan itulah yang disebut sebagai ghibtah, dan ini sebenarnya telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang mana dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila orang-orang fakir dari kalangan muhajirin telah mengadu kepada Rasulullah SAW, mereka berkata, orang-orang kaya dari kalangan umat Islam yang mempunyai darjat yang tinggi dan nikmat kemewahan ekonomi yang baik, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka melakukan amal soleh sebagaimana yang kami lakukan, namun mereka mempunyai kelebihan harta, yang mana mereka mampu melakukan haji, mereka mampu melakukan jihad, mengeluarkan harta untuk jihad fisabilillah, bersedekah dan infak. Jadi
orang-orang kaya ini mempunyai ruang untuk melakukan kebaikan yang lebih berbanding dengan orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itulah memberitahu kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW, seolah-olah ianya suatu perkara yang tidak adil kepada orang miskin. Jadi bagaimana mereka hendak mengatasi orang-orang kaya yang mampu melakukan kebaikan yang lebih berbanding dengan mereka yang miskin. Maka Rasulullah SAW telah mengajarkan kaum muhajirin yang datang mengadu kepadanya ini amalan yang boleh menyamai dengan apa yang orang-orang kaya itu lakukan, yakni bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali. Jadi selepas waktu solat, jika kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebanyak 33 kali, ianya sudah menyamai dengan amalan sedekah yang dilakukan oleh orang kaya. Seandainya kita tidak berkemampuan untuk melakukan hal yang sama. Jadi orang-orang miskin ketika itu, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang datang mengadu itu merasa gembira. Dan mereka pun mengamalkannya. Lama kelamaan, orang-orang kaya tersebut tahu tentang amalan tersebut. Ya, para sahabat berkongsi tentang amalan-amalan kebaikan yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka akhirnya sampai ke pengetahuan orang kaya. Maka orang kaya turut melakukan hal yang sama. Turut juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir selepas waktu solat. Yang kemudian orang-orang miskin merasa ribtah, muncul perasaan ribtah dalam diri mereka sekali lagi. Dan sekali lagi mereka pergi mengadu kepada Rasulullah SAW dan mengkhabarkan bahawa segala amalan itu sudah menyamai sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya, namun mereka ketinggalan kerana tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan ekonomi. Dan engkau ya Rasulullah telah mengajarkan amalan berzikir selepas solat sebagaimana yang kita sebut tadi. Kemudian mereka mengatakan sekarang orang-orang kaya sudah mengetahui amalan tersebut dan mereka juga sekarang melakukan hal yang sama. Jadi tetap akhirnya kami sekali lagi ketinggalan dalam melakukan kebaikan. Maka apa yang harus kami lakukan? Kata orang-orang dari kalangan muhajirin dan miskin tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan mereka dan menyebut bahawa Allah telah memilih untuk memberikan kelebihan kepada sesetengah golongan. Maka dalam bahasa yang mudah, redha je lah. Mereka ni memang Allah dah takdirkan supaya kaya dan ada kelebihan. Maka kita berdoa agar Allah melipat gandakan pahala kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini antara perasaan hasad atau ribtah yang dibenarkan di dalam agama. Dan bahkan ianya suatu yang dituntut. Kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Pada masa yang sama, suka saya kongsikan bahawa amalan bertakbir, bertasbih dan juga bertahmid selepas solat sebanyak 33 kali ini wajar juga dilakukan selepas waktu solat, solat fardu, dan ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan Rasulullah SAW menyebut bahawa jika kita melakukan perbuatan ini selepas solat fardu, maka dosa-dosa kita akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan memang tak terkira banyaknya. Kalau siapa yang pernah pergi ke laut akan nampak buih-buih kecil yang terlalu banyak. Dan itu apa yang kita nampak sebatas penglihatan kita. Bayangkan buih-buih di selautan yang luas tu. Maka Rasulullah SAW menyebut jika kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebanyak 33 kali dan diikuti dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Maka suka saya ingatkan setiap kali selepas solat fardu, sama ada kita solat sebagai imam atau solat sebagai makmum, pastikan kita tidak meninggalkan amalan ini. Kalau kita makmum dan imam tidak melakukannya, tak apa. Biarkan imam meninggalkannya, tetapi kita sendiri pastikan amalan peribadi kita ini dilakukan dengan istiqamah ataupun dengan konsisten. Kerana ganjarannya sangat besar, sedangkan amalannya sangat mudah. Jadi berbalik kepada isu berkongsi dan mengejar kebaikan tadi, pada bulan Ramadan ini, tak kala amalan kita dilipat gandakan, tak kala sedekah dan infak kita diganda-gandakan sehingga 10 kali ataupun sehingga mencapai 700 kali, maka gunakanlah peluang yang ada untuk bersedekah dan berinfak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan peluang ini. Apatah lagi Ramadan sudah berbaki hanya beberapa hari, ambil kesempatan untuk melakukan amalan sedekah dan infak ini supaya ianya dilipat gandakan. Bahkan dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas
radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sangat pemurah dan baginda akan bertambah pemurah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka kita ambil kesempatan ini. Dan satu lagi yang terakhir yang suka saya ingatkan, bahawa amalan memberi hadiah duit raya, wang kepada anak-anak kecil terutamanya, ini merupakan satu amalan yang baik, walaupun amalan itu sebenarnya berasal daripada kaum yang lain, tetapi secara umumnya bersedekah, berinfak dan juga memberi hadiah itu merupakan amalan yang dituntut dalam Islam. Kerana itu Rasulullah SAW menyebut tahadu tahabbu, berilah hadiah maka akan timbul rasa cinta dan sayang itu. Maka bukanlah menjadi kesalahan untuk kita memberi duit raya kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masih kecil. Cuma mungkin ada penambahbaikan yang boleh kita lakukan, yang mana duit raya itu diberikan ketika dalam bulan Ramadan. Ketika penghujung bulan Ramadan, kita berikan duit raya tersebut. Kalau ada kesempatan untuk kita beri pada bulan Ramadan lah. Kalau ada sanak saudara yang hanya datang pada bulan Syawal, maka kita tidak mampu buat macam tu. Tapi katalah ada adik-beradik kita, anak-anak saudara kita, sepupu-sepupu kita yang dapat kita temui sebelum hari raya, maka bersedekah ataupun memberi hadiah ketika bulan Ramadan itu lebih banyak gandaan pahalanya berbanding pada bulan Syawal. Maka adalah lebih bijak jika kita memberikan hadiah wang tersebut pada bulan Ramadan, walaupun pada hari terakhir Ramadan. Maka mungkin ini boleh ditambah baik, mungkin ini boleh kita kategorikan sebagai yang diistilahkan sebagai X-Smart, tindakan yang lebih bijak, memberi hadiah atau sedekah atau infak pada bulan Ramadan berbanding pada bulan Syawal. InsyaAllah tuan-tuan, kita suburkan budaya yang baik. Jika ada ruang penambahbaikan, kita tambah baik. Jika ada amalan yang menjadi kebiasaan tetapi kurang tepat, maka kita betulkan. Dan jika ada amalan yang betul, maka kita jadikan kebiasaan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah, dan mudah-mudahan amalan kita diterima. Dan jangan lupa berdoa menjelang berbuka puasa ini, semoga amalan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa-doa kita dimakbulkan, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.